ni. Pum. Malaikat jerit tu sampai hancur lebur macam kena putih beliau. Pum. Macam kita tengok dalam TV. Bom atom meletup tu. Bom atom ada cerita TV dia meletup. Pum. Bila pum tu, dia tunjuk gambar macam mana. Habis pokok semua tumbang. Waktu dia tunjuk lagi kat tempat jauh tu. Pum. Dia tu jerit malaikat. Dia jerit sekali je. Pum. Habis hancur kaum Nabi Saleh. Tak tinggal seekor. Nak cerita apa? Suruh fikir. Siapa boleh turun azab itu? Ahli sihir lewat. Betul-betul tak Nabi Rasul? Nak cerita apa? Apa Allah Ta'ala beri benda pelik luar biasa. Azab yang macam tu. Menunjukkan bahawasanya benar apa yang disampaikan oleh Nabi Rasul. Benar Allah Ta'ala adalah Tuhan sebenar. Itu cerita Nabi Soleh. Masih nak cerita tentang benar Allah Ta'ala dan suruh berfikir. Nak suruh fikir. Kisah siapa lagi? Yang Allah Ta'ala perintahkan malaikat hancurkan penduduk kaum yang tak mau beriman ni. Cerita Nabi Lut. Apa dia buat tak payah cerita. Sedia maklum cerita tu. Dia buat benda tak elok. Allah Ta'ala perintahkan suruh kalau nak pun kahwin lah lelaki perempuan. Ni perempuan dengan perempuan, jantan dengan jantan, bodoh apa cara tu. Kambing pun tak bisa tengok kambing jantan, hambat kambing jantan tu. Kalau hambat pun hambat kelahi. Hambat romen tak ada. Bohpi pasal itu. Kasar sikit lah nak sebut. Bodoh sikit tu. Nak sebut apa? Bodoh tu satu. Ada manusia yang buat sekeji tu. Di luar tabi'i manusia. Datang Nabi Lut ajar beriman dengan Allah Ta'ala. Ni salah, ni. Apa buat? Tak percaya dia kan. Waktu apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Lut dengan kaum dia keluar daripada kampung. Allah Ta'ala perintahkan Jibril sekali lagi. Tadi dia jerit. Dia buat apa? Sodok. Allah Ta'ala sebut apa? Faja'alna aliyaha safilaha. Allah Ta'ala perintahkan supaya malaikat Jibril ni sodok. Hak atas jadi bawah, bawah jadi atas. Sodok penduduk kaum Lut tu. Macam sodok dengan skop tu. Apa tu? Naik sampai langit ke-7 tu. Apa tu? Bagi tu balik. Apa tu? Untuk pacak balik kat bumi hak kena sodok ni. Puh. Macam apa jadi? Hancur lebok habis. Mampus. Faja'alna aliyaha safilaha. Lepas tu wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mamdud. Allah Ta'ala perintahkan pula supaya taburkan api-api, batu-batu daripada api neraka. Lontak kat tempat negeri yang kena sodok tu. Lempak kat situ. Lani kalau kat dunia tempat kaum Nabi Lut tu dia jadi sampai laut, jadi laut. Yang tu jadi laut mati. Jadi laut yang paling basir dalam dunia. Dan tak ada satu hidupan pun hidup. Pantai dia sampai bergaram. Pasal laut dia dipanggil laut tepu. Laut tepu ni maksudnya ambil ayat laut tu, buh garam. Kalau buh sesudu, duk sesudu tu, dia tak boleh larut dalam air. Pasal larutan tepu. Tepu ni maksudnya tak boleh larut lah benda dalam tu. Tak ada satu binatang boleh hidup. Bahkan laut dia tepu tak tepu, pi selam tak boleh duduk dalam air. Dia mesti timbul. Dia mesti timbul. Nak tunjuk apa tu? Suruh fikir ayat. Tu Allah Ta'ala sebut, Basiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina absaluha. Allah Ta'ala kata apa? Fasiru fil ardi. Berjalanlah atas muka bumi. Pergi tengok tempat-tempat negeri-negeri yang Allah Ta'ala pernah hancurkan kaum-kaum yang tak mau ikut Allah Ta'ala. Fasiru fil ardi fayanzuru. Betul buat apa? Pergi merayau. Pergi tengok. Lihat, pandang, fikir sikit. Kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Bagaimana akibat daripada umat-umat yang dulu? Apa jadi? Kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim. Allah Ta'ala hancur binasa, punah ranahkan mereka ni.
walil kafirina amsaluha. Siapa yang engkar adalah akan dapat balasan seumpama ini. Kalau tak dapat kat dunia, kat akhirat. Nak sebut tu sebut apa? Sebut suruh fikir. Kalau bab ketuhanan mesti faham betul-betul dan sampai tahu cara nak berfikir. Kita baru belajar asas sebab ketuhanan, nama dia mestilah Allah Ta'ala ada sifat kesempurnaan, tidak akan ada pada dia apa-apa sifat kekurangan. Jadi antara kekurangan tu sebut isteri. Jadi belajar nanti sampai kita pandai berhujah, berdalih kenapa mustahilnya isteri pada Allah Ta'ala. Ayat mudah nak ambil tahu mana? Allah mesti sempurna. Ada isteri berarti kurang. Jadi kalau dia ada isteri berarti dia kurang. Mustahil Allah Ta'ala kurang. Jadi mustahil ada isteri. Boleh? Faham? Kalau hampa tinggi, saya nak tanya aras tinggi sikit. Ya. Allah Ta'ala lelaki umat. Allah Ta'ala lelaki umat. Tak dibahasakan lelaki ke perempuan Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala bukan lelaki, bukan perempuan. Sikit lagi soal. Itu pondan ke? Macam mana jawab? Subhanallah. Ibu sebut apa? Lelaki perempuan. Ayi yang lelaki perempuan. Pondan. Pasal apa gelap? Pasal pondan lagi leceh daripada lelaki atau perempuan, betul tak? Betul tak? Takkan orang Ta'ala pondan? Bengong, bodoh. Untuk orang Ta'ala lelaki perempuan? Tak lelaki tak perempuan. Untuk apa? Lelaki perempuan ni makhluk. Pasal lelaki akan ajak pada perempuan, perempuan akan ajak pada lelaki. Pondan. Lagilah penin. Siap. Allah subhanallah. Bahkan kaedah berhujah apa? Malaikat pun Allah Ta'ala tak jadikan lelaki perempuan. Malaikat pun tak lelaki perempuan. Takkan Allah Ta'ala perempuan lelaki. Subhanallah. Subhanallah. Pasal Allah Tuhan dia sempurna. Lelaki perempuan dia berhajat pada satu. Malaikat pun Allah Ta'ala buat tak jadikan berhajat pada satu. Dia tak makan, tak minum, tak lelaki, tak perempuan, tak ada anak, tak ada isteri. Dia tak sakit, tak pening, tak penat, tak letih. Makhluk Allah pun Allah Ta'ala buat dengan kejadian sempurna macam itu. Takkanlah Allah Ta'ala kurang. Saya dah sebut kaedah berfikir dah hujah. Baik. Itu kita sebut malaikat. Saya tanya aras tinggi ni macam ni. Dah tak lelaki, tak perempuan. Dengar ayat Quran tentang wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Huwallah. Dialah Allah. Huwa. Huwa humahum. Pernah dengar? Hiya humahuna. Sambung. Anta antum antum. Anti antum antuna. Ana nahnu. Huwa humahum. Huwa apa huwa? Domain mufrad. Muzakkar. Ghaib. Betul? 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 Qul huwa Allah. Dialah Allah. Allah tu apa? Huwa ke hiya? Huwa. Itu muzakkar mana? Oh tu? Tadi kata bukan muzakkar. Allah Ta'ala bukan lelaki. Itu macam mana boleh jawab muzakkar? Pandai tak jawab tu? Hampa kena mengaji pandai yang mana tu? Hampa boleh jawab? Macam mana? Iktibar lafaz. Untuk iktibar lafaz dia muzakkar itu. Jangan elok je tu. Bahasa Quran memang Allah Ta'ala membahasakan ke dia dengan lafaz domain muzakkar. Allahul ladzi khalaqa. Al-ladzi, tak alati. Semua dalam Quran ke Allah Ta'ala gunakan dengan lafaz muzakkar. Pasal apa muzakkar? Lafaz muzakkar pasal kalau kaedah bahasa antara muannas dan muzakkar adalah lebih utama untuk disebut berbanding dengan muannas. Pasal sebut muzakkar maka tak payah sebut muannas. Pasal ada babul iktifa. Untuk Allah Ta'ala muzakkar muannas. Tak. Subhanallah. Bukanlah sebut huwa, walaupun domain dia muzakkar, itu tidak menunjukkan muzakkarnya Allah Ta'ala. Itu adalah istilah bahasa. Quran turun dengan bahasa, cuma datang dengan bahasa, walaupun ada istilah muzakkar muannas, tapi itu adalah penggunaan bahasa. Taklah mendalilkan itu adalah mendalilkan kejantinaan. Itu jawab dengan aras tinggi sikit. Macam mana kalau sebut gini? Kitabun. Haza ke hazi kitabun? Haza kitabun. Maksud apa? Muzakkar. Kalau sebut kurratun. Haza kurratun ke hazi kurratun? Hazi. Maksud apa? Kurratun. Ada muannas. Haza kitabun. Muzakkar.
Kuratun, syajaratun, syahada ke hadhi? Hadhi. Tanya. Macam mana kenal pokok jantan, pokok betina? Kitab, macam mana kita kenal kitab jantan, kitab betina? Hadha kitabun. Kitab zakar Mana zakar lah? Apa soalan bodoh itu? Memang bodoh. Apa dia? Itu bahasa. Tak gaduh cari zakar kat kitab. Weh, apa soalan ayat itu ah? Saja nak faham kan, muzakkar muannas tu yang ada dalam bahasa, dia sekadar bahasa. Dia lah qawaid nahwu. Bukan menunjukkan kejantinaan. Itu adalah istimal orang Arab. Jadi kalau dalam Quran kata huwa Allah, istimalnya muzakkar, bukan maksudnya Allah Taala lelaki. Subhanallah. Subhanallah. Jadi jawab tu ialah kaedah nak jawab aras tinggi sikit. Macam mana pun saja nak sebut situ pasal apa? Pasal nak fahamkan bahawasanya kita wajib intikad Allah Taala pasti sempurna. Antara kesempurnaan dia adalah tak dibahasakan pada dia lelaki dan perempuan. Pasal lelaki perempuan ada keadaan makhluk. Bila lelaki mesti hajat pada perempuan, perempuan hajat pada lelaki. Allah bukan lelaki perempuan pasal dia sempurna. Kesempurnaan dia tak dibahasakan pada dia lelaki atau perempuan. Subhanallah. Pasal lelaki perempuan ada hal yang ada pada makhluk. Dia mustahil sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', lam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau kita belajar asas pun, kalau pandai, pandai betul. Yang tu yang kita nak teruskan kepandaian tu sampai habis kitab, reti satu persatu, baik bab ketuhanan, bab rasul, bab kitab, bab apa, bab malaikat, bab hari kiamat, qadar, bab rukun iman ni memang tidak boleh sebarang ada kesilapan dalam bab akidah. Pasal kesilapan dalam bab ni bahaya. Bahaya ada, kita sebut dah itu dengan sipir dia 6 tolak 1 bukan 5. 6 tolak 1 kosong. Satu dalam bab ketuhanan tadi kalau kita sebut balik. Dok itikad ada Tuhan selain Allah Taala. Dok itikad ada agama selain pada Islam. 6 tolak 1. Pasal itikad ke Allah Taala salah. Bahkan satu bab Allah Taala pun dia bukan tolak semua. Dia hanya ada tambahan itikad. Selain pada Allah Taala pun okey tak? Selain pada Islam pun okey tak? Tambah hak tu. Tapi tambah yang tak betul, yang bertentangan dengan akidah asal beriman ke Allah Taala dengan makna wajib itikad Allah saja Tuhan sebenar. Kafir, kosong akidah. Begitu juga mengitikadkan ada isteri pada Allah Taala. Duk itikad Allah Taala lelaki, kosong akidah. Pasal apa? Itu istilahnya mengitikadkan Allah Taala ada sifat kekurangan, ada sifat makhluk. Salah pahaman dalam bab ketuhanan. Kosong akidah. Kosong akidah. Satu, kita kena bagi akidah ada isi. Tu yang kita kena ngaji tu. Cuma ni sebab saya baca ni, baca hari Jumaat lah. Kalau saya baca macam ni. Baca pula kita Jawi. Jawi ni, saya punya harapan tu, kok hampa hak kecil-kecil ni lah nak mengaji kan. Pasal sekolah, maklum lah ni, tak ada. Pi sekolah makan angin lah. Makan angin duduk kembung tu. Tu nak ngaji. Tu yang kalau balik rumah ke ada apa? Duduk pondok. Dah buat apa orang pondok? Ngaji. Untuk selalu tak ngaji, kitab tu kadang tinggi. Mai dengar je lah. Jadi ada kelas esok. Esok kok tak ada, esok tu. Hari Ahad, Isnin, Selasa, hari yang sekolah katalah. Sekolah pun tak belajar lah, tak pergi lah. Kat pondok ada mengaji. Walaupun selalu hampa tak mengaji kat ustaz tu. Tapi dah duduk saja ya, buat apa? Main naik dengar lah. Balik rumah pun buat apa? Duk bagi gemuk, bagi tonggek bontot, bagi borai perut. Itu. Nak kata otak bagi cerdik dah ya. Iman tambah dah ya. Amalan jadi amalan bagus dah ya. Tu buat apa? Ngaji. Susun melelok ngaji, kitab apa beli. Walaupun kadang-kadang di sebelah kitab tu hampa tak sampai tahap. Beli ya. Takkan nak tunggu sampai tahap baru nak beli. Kita nak pergi sekolah, tak pergi sekolah hari beli kasut sekolah. Betul tak? Itu yang abang ingat-ingat balik abang sekolah tu. Tak masuk sekolah hari kena sekolah pra bau. Gaduh beli kasut sekolah, baju sekolah, beli je sekolah, seluar sekolah, sependa sekolah, tali pinggang sekolah, semua beli siap lah. Padahal tak pergi sekolah pun, gedik-gedik nak pergi sekolah. Jadi buat persediaan elok-elok. Ni pun sebelum boleh baca kitab, beli dulu kitab-kitab ni. Walaupun tengok kitab pun tak kerti nak berbaris, tak kerti apa, dobek pun tak pandai. Beli, dengar. Pasal apa? Inilah peluang hampa nak dengar mengaji.
tumpang ada orang mengajar. Tak ada orang mengajar esok, habis Jangan tunggu kalau macam dulu. Tok guru seterai. Tok guru tak ada baru nak mengaji. Silap. Itu tok guru memang tak ada, tak hidup balik lah. Tak hidup lah. Ustaz-ustaz lah yang ada. Ustaz-ustaz pun teraduk ada lagi lah ni. Saya pun nak mati tak tahu bila nak mati. Ni pun teraduk ada mengajak. Ni pun tera sihat. Sakit so tak ngajak lah. Suara pula tak ada. Apa macam-macam Kita tak tahu ke depan anda. Masa tak tahu, peluang tak tahu lagi. Untuk peluang duk ada pondok ni. Dengar saya sebut. Pulun kena gila dengan ngapai, dengan mengaji, dengan ambil faham, dengan keberadaan di pondok. Tak usah duduk balik. Hampa nasihat lah sikit. Ketambah kat diri hampa. Kalau ada keputusan nak buat balik, hentikan. Iblis, setan yang tu. Kalau dah balik lah. Nak kata apa? Nasihat lah. Kalau hampa boleh nasihat, panggil mai. Pasal silap tu. Kalau sikit silap sikit lagi tambah. Pasal apa tu? Pasal duduk pahaman kebangsaan tu. Pasal duduk cuti. Padahal pondok kan cuti. Pondok kita sejak pada zaman dulu. Kalau tutup guru alim ulama kita dulu, mana ada cuti Taipusam. Taipusam kita cuti lah pondok. Pasal nak ajak akidah betul. Kita tak cuti Taipusam. Pondok cuti tak? Kongsi pacai. Tak ada Pondok cuti tak? Hari Wesak. 31 Ogos cuti tak kita? Pondok. Hari Sultan Agong cuti tak pondok? Sampai tak tahu hari Sultan, tak tahu. Sampai tak tahu, bagus. Sampai tak tahu hari bulan, bagus. Bagus macam mana? Kita tak peduli hak luar. Lantak pun. Kita tahu Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Maulid Nabi, tu kita tahu. Hari Jumaat. Kita duk sibuk dengan hari-hari Islam bagus, tak tahu. Taipusam kan lantakan cuti sekolah, tak cuti sekolah, aku bukan kira. Aku duk pondok. Kita mengaji. Tapi ada lagi orang terpengaruh kan tu. Duk kira cuti balik. Taipusam cuti. Kongsi pacai balik cuti seminggu. Macam Cina lah kongsi pacai. Jadi kita kena bagi betul pondok, bagi bola tak pondok. Bagi betul-betul cara faham tu. Cara kitab tu. Baik. Jadi apa yang kita belajar tu kalau ikut nak betulkan pahaman kita bab ketuhanan tu pun kalau ikut baca takbir lagi. Sambung nanti tang dia kata tetapi. Tetapi ni yang kita nak dengar elok-elok. Pasal nak faham elok-elok. Mana dia? Daripada sifat Allah Ta'ala yang banyak yang tak habis tu. Yang sifat kesempurnaan dia tak boleh nak dihinggakan tu. Yang kita tak dapat tidak sekurang-kurang nak sah iman mesti kena belajar. Apa dia? Tu next chain. Coming soon. Akan datang. Cuma akan datang ni minggu depan, minggu kedua. Saya tak ada. Selang satu lagi Saya pun insyaAllah tak ada tu minggu kedua lah. Minggu lain ada. Hari ni pun Ustaz Mat. Bukan Ustaz Mat ni. Ustaz Mat. Saat tu. Dia tak apa sihat. Duduk hospital pun. Tak keluar lagi. Uzur sikit. Tu saya ambil awal tu. Jadi ke depan tu kalau jadual dia ada apa, kita macam biasa balik lah. Kalau dia tak ada, pun saya akan main awal. Jadi insyaAllah kita sambung nanti. Dan dia kata, tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf akan sebagai wajib usuli. Mengetahui dan i'tiqad dengan tafsil satu-satunya sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah Ta'ala atas kaul yang muktamad itu 13 sifat juga. Tu kita sambung ni. InsyaAllah. Soal kalau ada tentang kita bicara yang beriman Allah Ta'ala ni asasnya ialah wajib i'tiqad Allah lah satu-satunya Tuhan sebenar. Ambil faham daripada la ilaha illallah. Ilah tu kullu ma'bud bilhaq. Ma'bud bilhaq mestilah sempurna, tak ada sifat kurang. Sempurna tu adalah mesti ada sifat ciri-ciri kesempurnaan pada dia. Bila kurang takkan ada ciri-ciri kekurangan. Dan kedua-dua angka ni tak terhingga banyaknya. Okey. Yang tu sekali lalu fakta ambil dalam kitab yang telah kita syarahkan. Yang sambil tadi sambil ya. Ya. Ma'bud tu, kullu ma'bud bihaqin tu. Yang tu tak faham. Betul?
Maksud apa? Yang kadang sebut Allah Al-Ma'bud, Al-Maksud, yang tu kan. Oh. Tu kena ngaji lain kat tu. Macam mana pun asal makna ma'bud disembah. Oh, memang ada bahas lah. Kena ambil takdir kalam tu. Kalau sebut la ilaha illallah. Sikit kalau saya sebut, memang nahwu tu kena belajar lah baru nak boleh faham. Kenapa duk takdir al-ma'bud, bagi al-mawjud, kan? Betul azim. Pasal apa nak sebut pasal apa tu? Nak sebut tu pasal dia adalah khobar bagi la yang nafi lil jinsi yang mahzuf yang kita takdirkan sebelum daripada ilah. Sepatutnya ada kat situ yang lafaz Allah badal daripada domer yang ada pada khobar mahzuf pada la nafi lil jinsi. Faham tak saya sebut tu? Apa kena ngaji nahu? Pasal la ilaha. Allah apa tu? Allah tu kita belajar jurumiah babula. Ilam anallah tansibun nakirati bi ghairi tanwinin. Idza lam tatakarrar la. Idza basyarati nakirata wa lam tatakarrar la. Tu kena ngaji bab tu. Tu yang la rajula fid dari, la wasiyata lil waris. La ilaha illallah. La darara wala dirar. La macam tu. La macam tu, la dipanggil la nafil jinsi. La yang beramal dengan amalan inna. Dia tansibul isma, tarfa'ul khobar. Bila dia rafa' isim, nasab isim, rafa' khobar. La ilaha, tu isim bagi la. Illallah, ada ilah. Dia sebelum ilah mesti ada mustasna minhu. Allah, lafzul jalalah tu jadi mustasna ada. Banyak hal nak sebut dalam bab nahwu. Faham tak tu? Mau boleh faham saya sebut tadi. Asal takdir tu yang la ilaha, la ilaha mawjudun illallah, la ilaha ma'budun illallah, la ilaha maksudun illallah, la ilaha azimun illallah. Dia kena takdir khobar bagi la nafi lil jinsi. Kalau atas tanya hak tu memang ada bahas itu lah. Yang tu yang kena ngaji lama hari tu. Sekadar tu kalau nisbah sebut nak tahu macam mana ngaji nahwu. Memang ngaji nahwu berapa tahun lah? 2 hari pada 2 hari. 2 hari. Nampak senyum bagus. Ustaz yang 4 tahun. Itu saya balik. Ngaji elok. Ustaz saya jawab soalan tu. Lain kalau ada. Oh. Isu agama yang kalau dia kata ayat la ikraha fid din tu. Kalau terjemah memang la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Cuma kena ambil tafsir elok-elok apa maksud tak ada paksaan dan apa status ayat ni. Dia ada 2 perkara nak faham itu. Atas syarahan ulama tafsir, memang ayat la ikraha fid din, situ pun ada la nafi lil jinsi lah. La ikraha. Okey, itu satu hal. Tidak ada paksaan dalam agama. Tak ada paksa tu maksud macam ni. Asal ayat Quran tu maksud tak ada paksa macam ni. Hang tak masuk Islam, aku bunuh hang. Awal-awal Islam dulu memang itu ayat lah. Rasulullah datang, disuruh masuk Islam. Masuk Islam. Siapa tak masuk Islam, salah tak? Salah. Salah memang salah. Cuma boleh tak kita pasal hang tak masuk Islam aku bunuh hang? Boleh tak? Tak boleh. Itulah maksud la ikraha fid din. Tapi tak masuk kafir tak? Kita dah cerita Islam kat dia. Nabi-nabi cerita Islam kat umat. Kalau di sebelah kita cerita Islam kat orang kafir. Lepas tu dia tak mau masuk Islam. Salah tak? Salah. Bila salah masuk neraka? Masuk. Bila masuk sebenarnya ada tak suruhan masuk? Ya, cuma asal Islam, awal-awal Islam dulu, kita tak boleh nak gunakan kuasa, nak bagi tekanan undang-undang untuk suruh dia masuk Islam. Kalau dia tak masuk Islam, sampai tahap boleh bunuh. Asal-asal hukum Islam tak ada. Asal hukum Islam tahu nak, awal-awal Rasulullah, masa dakwah Islam tu. Okey, memang maksud tak boleh paksa masuk Islam, tu. Tak boleh paksa tu, tak masuk aku bunuh. Tak ada tu. Itu pun awal Islam. Baik, yang kedua saya sebut kena faham pada ayat tu adalah status ayat.
Ayat tu memang ayat Quran, tapi dari sisi status ayat, dia dipanggil ayat mansukh hukum. Ayat tu dah dimansuh. Antara yang memansuh dia ialah hadis Nabi SAW. Rasulullah kata apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna wa anni Rasulullah. Fa idza qaluha asamu minni dima'uhum wa amwaluhum wa amruhum ila Allah. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemah sekali lalu, Rasulullah kata apa? Aku diperintahkan. Bila aku diperintahkan, siapa perintah Rasulullah? Allah Taala perintah. Jadi ada ayat Quran perintahkan Rasulullah, umirtu an uqatilan nas. Aku perang dengan manusia. Sampai bila nak perang? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sehingga mereka bersaksi tiada Tuhan disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Soal, ada pasal tu? Ada. Jadi ayat la ikraha fiddin memang maksud dia asal tak ada pasal. Tapi status ayat tu mansukh hukum. Telah dimansuh dengan hadis Nabi dan mansuh dengan ayat-ayat Quran lain yang dipanggil ayatul saif. Ayat suruh jihad dan perang dengan orang kafir. Yang orang kafir tak mau masuk Islam setelah didakwa Islam. Ayat apa lagi? Tadi hadis, ni ayat Quran. Ada ayat Quran punya macam ni. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab. Bunuhlah, peranglah dengan puak-puak yang tak beriman dengan Allah Taala, tak beriman dengan hari akhirat dan tak beriman dengan agama yang sebenar daripada kalangan orang yang telah diberi kitab dulu. Wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab. Nak perang sampai bila? Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Sehingga dia bagi jizyah. Maksudnya kalau ada kerajaan Islam tak boleh bagi orang kafir dalam keadaan kafir, yang kita dah sampai ke Islam, dia tak mau masuk Islam, kena paksa dia masuk Islam. Kalau tak nak pilihan kedua, apa dia? Duduk negara Islam, bayar jizyah. Asal hukum Islam macam tu. Jadi hukumlah ikrah fiddin mansuh. Hukum. Cuma Malaysia tak ada hukum Islam. Itu je. Tapi kalau buka kitab, diam, bahas kitab, bahas ulama, tengok Quran, tengok hadis, itu hukum tu. Jadi ayat la ikrah fiddin bila dia masuk, kaedah kita bab hukum tak boleh jadi hujah. Bahkan ayat lakum dinukum waliyadin. Yang tu pun kalau ikut menunjukkan penegasan kita dengan orang kafir, agama agama aku. Apatah lagi ayat suruh perang. Memang tidak akan ada istilah toleransi, kompromi, tolak ansur dengan agama kafir, apatah lagi menghormati agama dia, mengiktiraf agama dia. Satu kesalahan besar dalam akidah tu yang kita sebut tu. Lebih bagus soalan tu pasal nak ambil status pasal Malaysia, pasal dia fahaman kebangsaan. Memang ayat la ikraha fiddin adalah ayat yang paling masyhur diambil untuk mendalilkan tak ada paksaan. Biarlah orang kafir dalam keadaan kafir dia, itu disyarahan. Tapi dia tak pernah ambil hadis Nabi umirtu an uqatilan nas. Dia tak pernah ambil ayat Quran qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala yaumil akhir sampai habis ayat Quran tu. Tak pernah ada orang mensyarahkan ayat tu. Pasal apa? Pasal tak sesuai dengan dasar kebangsaan. Kalau ada pun masuk sekali yang TV, lepas tu mampus tak masuk lah. Kalau dia tahu background, memang dia tak panggil langsung. Antaranya muka macam saya, tak masuk TV. Masuk Astro dulu pun, masuk sikit secotek. Hak kita sebut keras tak masuk. Tak masuk. Ada dalam Astro itu kan? Ada muka saya? Cik, tanya muka kita lah. Ada Ustaz Zaki, ada Ustaz Lai, ada. Muka kita pun ada. Tapi hak kita sebut pedih-pedih tak masuk. Dia tak pergi keluar. Dia pergi keluar, sebut bodoh-bodoh tu lah. Hak sebut mengaji tu lah. Hak sebut-sebut bab akidah ni tak masuk. Yang teruk saya jawab soalan. Ada lagi soal? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa mida kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun.